Selamat sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran RBT. Okey, kali ini kita nak sambung semula tajuk yang minggu lepas, iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, pada minggu yang lepas kita telah belajar apa tu? Minggu lepas kita dah belajar kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, pada hari ini kita sambung yang kedua, media pengiklanan. Okey, apa dia media pengiklanan? Okey, media pengiklanan ialah saluran, cara atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Okey, media pengiklanan boleh disampaikan melalui media massa, sama ada 3 jenis ini. Okey, yang pertama media cetak, kedua media elektronik dan yang ketiga media sosial. Okey, kita lihat yang pertama, apa dia media cetak? Okey, media cetak ini adalah kaedah pengiklanan yang sesuai untuk pelbagai jenis produk dan pelbagai peringkat umur. Okey, kita lihat pula contoh media cetak. Okey, di sini cikgu paparkan ada 5 contoh media cetak. Yang pertama, surat khabar. Kedua, majalah. Ketiga, brosur. Keempat, katalog. Dan yang kelima, poster. Okey, kita lihat contoh surat khabar dan majalah. Okey, surat khabar semua pelajar kenal. Okey, terdapat 3 jenis iklan di dalam surat khabar, iaitu iklan kecil, iklan muka surat dan iklan ruangan. Bagi majalah pula, setiap majalah yang berada di pasaran mempunyai kumpulan sasaran yang tertentu. Macam apa? Contohnya, macam kanak-kanak, dia ada majalah yang sesuai lah untuk kanak-kanak tadi. Okey, untuk brosur, pelayan edaran dan katalog, kita tengok contoh sini. Apa dia maksud? Brosur ialah kepingan kertas berlipat yang dicetak dengan maklumat terperinci mengenai sesuatu produk. Pelayan edaran ialah kepingan kertas yang mengandungi maklumat produk. Manakala katalog ialah lembaran yang mengandungi maklumat secara terperinci dan diedarkan oleh ejen syarikat yang mengeluarkan produk tersebut. Okey, sekarang kita lihat media elektronik. Okey, media elektronik merupakan cara yang paling menarik dan berkesan bagi mempromosikan barang atau perkhidmatan. Biasanya dalam kaedah ini, pengeluar akan menggunakan lakonan, gambar, perkataan, suara dan muzik untuk menjadikan iklan lebih menarik. Okey, apa dia contoh media elektronik? Okey, biasanya contohnya ialah TV, radio dan papan digital. Okey, kita tengok apa contoh-contoh bagi setiap ini. Okey, TV akan menyampaikan iklan melalui visual dan audio. Okey, dengan unsur-unsur kreativiti yang tinggi, penuh aksi berwarna-warni dan menarik. Okey, ini biasalah pelajar lihat di TV. Biasanya ada iklan untuk menarik minat pengguna. Okey, kemudian kita tengok radio. Radio pula akan menyampaikan iklan menerusi audio. Iklan di radio biasa diselitkan ketika rancangan radio ke udara dan pengguna pula akan mendengar semasa memandu atau bersantai di rumah. Okey, macam saya. Biasa saya kalau drive, saya suka buka radio kan. Mesti boring kan kalau tengah drive tu. Jadi kita buka lah radio, dengar lagu ke, dengar cerita kan. Di rumah pun sama. Kadang-kadang kita suka buka radio kan daripada diam. Kita buka lah radio kalau tak buka TV. Okay, kemudian yang ketiga ialah papan digital. Okey, apa dia papan digital? Papan digital ini merupakan salah satu produk hasil evolusi media elektronik yang terkini. Keunikan papan digital mampu menyampaikan maklumat penting kepada kumpulan sasaran dari semasa ke semasa. Okey, yang ini biasa kita lihat di mana? Biasanya kita akan dapat lihat di
highway, tepi-tepi jalan kan. Kalau kita di highway nak balik kampung ke, nak pergi jalan jauh, kebanyakan jalan highway tu dia akan pacakkan iklan besar-besar kan. Kalau malam lagi cantik, dia menyala, ada lampu kan. Itu adalah contoh papan digital. Okey, kita masuk media sosial pula. Media sosial ini merupakan strategi pemasaran yang sangat berkesan. Ianya menjadi platform untuk memperkenalkan produk di seluruh dunia. Contoh media sosial. Biasanya kita akan menggunakan Facebook, Instagram dan blog. Di sini cikgu paparkan apa dia media periklanan melalui Facebook dan juga Instagram. Kalau pelajar tengok sini, nampak tak sini? Ini pada Facebook ini dia buat iklan tentang pakaian. Pada IG ini pun sama, dia membuat iklan tentang pakaian. Sekarang kita lihat pula iklan Shopee dan juga iklan Lazada. Yang ini biasalah pelajar memang terlalu maklumlah. Yang ini biasanya kalau kita lihat pun keluarga kita sendiri kan suka tengok iklan Shopee ni kan dekat telefon kan, biasanya sama jugalah dengan Lazada. Sekarang kita lihat yang ketiga, iaitu faktor pemilihan media pengiklanan. Faktor pemilihan media pengiklanan ini sangat penting adalah untuk memastikan maklumat produk akan sampai kepada sasaran pengguna yang betul ya. Faktor pemilihan media pengiklanan ada 5, iaitu yang pertama, jenis dan sifat produk. Kedua, kos pengiklanan. Ketiga, luas pasaran. Keempat, sasaran pengguna. Dan yang kelima, saiz perniagaan. Kita lihat pula setiap faktor ini tadi, iaitu yang pertama, jenis dan sifat produk. Setiap produk yang akan diiklankan perlu sesuai dengan media pengiklanannya. Contoh, bagi produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat tentang cara penggunaan dan penjagaan, iklan sesuai menggunakan media elektronik atau media sosial yang berunsurkan demonstrasi. Contohnya, produk barangan makanan, pakaian atau buku sesuai diiklankan sama ada melalui media cetak, media elektronik atau media sosial. Yang kedua, kos pengiklanan. Kos pengiklanan ini mestilah mengambil kira keseluruhan kos pengiklanan. Contohnya, perniagaan yang bersaiz kecil sesuai memilih media yang berkos rendah tetapi memberikan pulangan yang menguntungkan, seperti penggunaan media sosial dan media cetak, iaitu brosur dan helaian edaran. Yang ketiga adalah faktor luas pasaran. Jika produk bertujuan untuk dipasarkan seluruh negara, maka media pengiklanan yang sesuai adalah seperti radio, TV, papan digital dan media sosial. Faktor yang keempat ialah sasaran pengguna. Contohnya, alat solek dan pakaian wanita sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak seperti majalah wanita. Manakala barangan yang berkaitan sukan sesuai, contohnya majalah sukan. Manakala barangan permainan untuk kanak-kanak sangat sesuai diiklankan di media sosial seperti TV. Dan yang terakhir, kita lihat faktor saiz perniagaan. Pengeluar yang mempunyai perniagaan bersaiz besar bolehlah memilih media pengiklanan yang lebih berkesan dan mahal seperti media elektronik. Contohnya TV dan papan digital berbanding dengan perniagaan yang bersaiz kecil. Ini
Kelima-lima ini tadi adalah faktor pemilihan media pengiklanan. Okey, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Cikgu harap semua pelajar telah dapat memahami kandungan pelajaran hari ini. Terima kasih.